Muhammad Syuhaimi bin Abdullah Langkawi. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Soalan saya nombor 2. Terima kasih Menteri. Terima kasih Tuan Dipertua. Terima kasih Langkawi. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan Dipertua, untuk makluman sehingga bulan Disember 2022, statistik oleh Jabatan Perkhidmatan Awam JPA menunjukkan statistik wanita di peringkat pengurusan tertinggi dalam sektor perkhidmatan awam adalah 38.8%. Statistik ini merangkumi 56% daripada 27 kementerian, termasuk Jabatan Perdana Menteri yang telah mencapai sasaran sekurang-kurangnya 30% wanita di peringkat pengurusan tertinggi. Sementara itu, bagi statistik wanita sebagai ahli lembaga pengarah di syarikat tersenarai awam ataupun dengan izin public listed company dan syarikat berkaitan kerajaan government link companies dengan izin, 21% atau 204 buah syarikat daripada 979 buah syarikat PLC, 979 buah syarikat PLC mempunyai sekurang-kurangnya 30% wanita di kalangan ahli lembaga pengarah mereka. Manakala 24% daripada 401 buah syarikat GLC mempunyai sekurang-kurangnya 30% wanita di peringkat yang sama. Pada masa yang sama, nisbah bilangan wanita di peringkat tertinggi dengan izin itu top management atau C-suite, iaitu barisan kepimpinan utama seperti jawatan ketua pegawai eksekutif, ketua pegawai keuangan, ketua pegawai teknikal, ketua pegawai operasi dan ketua pegawai maklumat di syarikat berkaitan kerajaan dan syarikat tersenarai awam telah melepasi sasaran sekurang-kurangnya 30%. Walaupun bilangan peratusan wanita sebagai ahli lembaga pengarah di 100 syarikat tersenarai awam teratas masih belum mencapai sasaran sekurang-kurangnya 30%. Namun, terdapat peningkatan yang ketara telah ditunjukkan. Sebagai perbandingan, statistik pada tahun 2016 menunjukkan hanya 14% PLC melepasi sasaran ini. Manakala berdasarkan laporan Suruhanjaya Security bertarikh 1 April 2023, bilangan ini telah meningkat kepada 29.7%, iaitu hanya kurang 2 kerusi untuk mencapai sasaran 30%. Kerajaan telah menggaris dan melaksanakan pelbagai strategi untuk menyokong usaha mencapai sasaran sekurang-kurangnya 30% wanita di peringkat pembuat keputusan. Ini merangkumi 3 cabang utama. Pertama ialah penambahbaikan perundangan dan dasar untuk menyediakan persekitaran yang selamat dan kondusif untuk wanita. Kedua, menyediakan persekitaran yang menyokong penglibatan wanita. Ketiga, menyediakan peluang dan akses kepada latihan, meningkatkan kesedaran serta kolaborasi bersama pelbagai pemegang taruh. Jadi antara inisiatif pelaksanaan yang telah dijalankan, ada banyak sebenarnya kalau digariskan sini. Saya akan bagi secara tertulis untuk itu. Jadi selain itu, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM melalui Jabatan Pembangunan Wanita juga telah mengadakan program pemerkasaan gender dan kepimpinan wanita berkerjaya serta program pemerkasaan gender dan kepimpinan wanita muda di seluruh negara. KPWKM turut bekerjasama dengan pihak universiti, badan bukan kerajaan dan pihak swasta dalam melaksanakan pelbagai bentuk latihan untuk memperkasakan wanita dengan kemahiran dan berdaya tahan untuk bersaing dalam pasaran pekerjaan formal. Usaha dan inisiatif yang dilaksanakan oleh Malaysia dalam mencapai sasaran sekurang-kurangnya 30% penglibatan wanita ini juga diiktiraf dunia apabila delegasi wanita Malaysia yang diwakili KPWKM telah dianugerahkan dengan Ministerial Award menerusi pembentangan bertajuk dengan izin Women Empowerment at least 30% of women in decision-making position semasa 2023 Global Summit of Women yang telah diadakan di Dubai, Emirat Arab Bersatu pada awal bulan ini. Jadi pembentangan tersebut telah berkongsi usaha-usaha merangkumi penggubalan undang-undang dan dasar serta penyediaan ekosistem untuk menyokong pelaksanaan inisiatif tersebut di negara ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Saya jemput Langkawi. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Sebelum saya bertanya soalan, izinkan saya untuk membaca beberapa statistik ataupun kajian dibuat oleh Statiska
Deloitte dan juga Guardian Financial. Dikatakan bahawa 15% sahaja daripada 500 Fortune 500 adalah daripada kalangan wanita. Dan hanya 13 negara atau 21% mempunyai di negara-negara luar mempunyai wanita sebagai menteri atau head of government mengikut kajian ini. Dan angka ini hanya akan mencapai gender equality hingga 130 tahun lagi baru nak mencapai. Dan Deloitte pula membuat kajian bahawa 57% wanita sentiasa bercadang untuk nak meninggalkan kerja mereka dalam masa 2 tahun. Dan 21% yang sebenarnya meninggalkan kerja mereka dalam masa setahun. Ini perangai kaum wanita yang dibuat kajian. Dan bila ditanya kenapa mereka memilih di Amerika, kenapa mereka memilih untuk berniaga, 57.9% menjawab mereka sudah bersedia untuk berdikari, untuk berniaga. Dan di kalangan mereka ini, Gen X yang paling ramai, 68.9%. Baby boomers, macam golongan saya ni, sama umur dengan saya ni, yang kerja buat anak banyak, 19.4%. Dan millennials adalah 10.7%. Maka soalannya, adakah kementerian membuat kajian seperti mana kajian-kajian dilakukan detail seperti ini untuk dijadikan guidelines kepada kita di dalam menaikkan lagi peningkatan dan keterlibatan kaum wanita di dalam dunia korporat ini. Dan soalan saya, apakah bentuk kerjasama di antara kementerian-kementerian lain dalam meningkatkan 30% yang telah pun ditetapkan oleh kerajaan. Terima kasih, Datuk Yang di-Pertua. terima kasih. Short and sharp. Silakan Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Langkawi. Sebenarnya memang kita ada juga menjalankan kajian yang dijalankan oleh pihak Institut Sosial Malaysia atau ISM di bawah kementerian kita. Dan kajian ini dijalankan bagi menilai tahap pencapaian sasaran kadar 30%, bukan seperti yang didetail tadi kan, tetapi ini memang kita ada kita punya kajian. Status pencapaian ini dibagikan kepada beberapa sektor, iaitu swasta yang merangkumi syarikat tersenarai awam, syarikat berkaitan kerajaan dan perusahaan kecil dan sederhana. Selain itu, perbandingan pencapaian kadar 30% turut dilaksanakan bagi sektor awam, politik, institusi, pekajian tinggi dan pertubuhan bukan kerajaan. Kajian ini mengaplikasikan beberapa kaedah pengumpulan data primer dan data sekunder, iaitu kaedah temu bual, tinjauan melalui soal selidik, analisis kuantitatif perbadanan. Tadi ada juga ditanya mengenai kerjasama dengan agensi lain. Memang kalau dilihat sekarang ini memang ada gender focal point diwujudkan di setiap kementerian, dan kita juga ada gender focal team dan juga gender focal point memang diwujudkan bagi memastikan kita dapat mencapainya secepat-cepat yang mungkin. Dan kalau dari segi kerjasama lain tu memang sudah biasa. Kita JPW, Jabatan Pembinaan Wanita di kementerian kita memang sentiasa menjalankan kerjasama dalam apa juga bentuk demi untuk memastikan kita memajukan wanita. Tak kira 30%, kita nak capai lebih daripada itu supaya lebih ramai wanita maju, lebih majulah negara kita. Terima kasih. Terima kasih. Tibalah masanya untuk Parit Sulong. Terima kasih Yang Berhormat Speaker. Terima kasih juga kepada kementerian di atas perkongsian kejayaan-kejayaan kementerian. Cuma saya nak bertanya pada pihak kementerian, apakah usaha kementerian dalam menggalakkan partisipasi wanita
di dalam politik agar boleh mencapai 30%, dan adakah kerajaan bersedia untuk meminda undang-undang untuk memastikan penglibatan sekurang-kurangnya 30% wanita terutama di parlimen, khususnya di Dewan Rakyat yang kini belum lagi tidak pernah mencecah 20% ahli parlimen dalam sejarah 60 tahun kewujudan Parlimen Malaysia. Minta jawapan. Terima kasih. Sila Menteri. Terima kasih Tuan Ketua, terima kasih Paris Sulong yang sama-sama berjuang dari dulu dah sampai tua, kita masih tak kita sampai ke sini. Kita tak tahu, kita